Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam channel Cikgu Mahdi. Selamat datang. Semoga semua pelajar dalam keadaan sihat dan baik-baik semua. Bagi yang seperti biasa, bagi yang pertama sekali baru sampai ke channel ini, Cikgu harapkan korang dapat subscribe channel ni supaya setiap video-video yang Cikgu hantar dekat sini kamu boleh tonton, bukan saja untuk kita kata pembelajaran pada hari ini, tapi juga untuk ulang kaji pada masa akan datang secara berterusan. So video ni akan kekal dekat sini. So bila-bila masa korang boleh datang visit dan boleh datang untuk belajar serta buat ulang kaji. So untuk kali ini video pembelajaran kita PJPK tingkatan 3, iaitu tajuknya ialah gimnastik asas. Cikgu percaya mungkin ada di kalangan korang ni yang boleh buat gimnastik ataupun ahli gimnastik atau pernah mewakili sukan gimnastik di mungkin mewakili sekolah, mewakili negara mungkin kalau ada. Sama macam cikgu dulu lah, cikgu dulu pun ahli gimnastik, tapi cikgu masuk acara congkak gimnastik. Okey. So untuk tajuk ni, untuk standard kandungan tajuk ni ataupun objektif pembelajaran bagi tajuk ini adalah yang pertamanya sebenarnya lebih kepada perlakuan ataupun aktiviti dan dalam gimnastrada. Okey, apa dia gimnastrada? So sekejap lagi kita akan tengok. Okey, kemudian boleh mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan juga prinsip mekanik semasa melakukan rangkaian kemahiran gimnastik asas dalam gimnastrada. Kemudian menunjukkan keyakinan, kemudian boleh berkomunikasi di dalam kumpulan semasa beraktiviti, dan boleh memberi kerjasama. So untuk tajuk ni sebenarnya lebih kepada kemahiran bergerak lah. So dalam erti kata lain iaitu melakukan aktiviti. Tapi dalam keadaan sekarang ini kita masih belum lagi boleh melakukan aktiviti. Jadi kita belajar dulu secara asas, iaitu secara teori, supaya yang penting pertama sekali korang boleh faham dulu apa dia gimnastik asas, gimnastrada, pergerakan dan sebagainya. So nanti kalau ada peluang, bila kita dah boleh bersekolah, kita dah ada tempat, dah ada peralatan, so benda ni insya-Allah kita boleh lakukan semula. Okey. Okey, sebelum memulakan sebagai memulakan tajuk ini, so kita tengok dulu apakah pengenalannya. Okey, berkaitan dengan gimnastik asas ataupun gimnastrada. Okey, kita tengok dulu pengenalan bagi tajuk ini. Apa dia gimnastrada yang kita ada sebutkan tadi? Okey, gimnastrada ialah persembahan berkumpulan mengikut muzik dan melibatkan kemahiran gimnastik, tarian dan pergerakan untuk tujuan hiburan. Okey, persembahan gimnastrada menyediakan peluang bagi peserta daripada pelbagai peringkat umur, tahap kemahiran, kebolehan dan disiplin dalam menunjukkan bakat, kreativiti dan imajinasi mereka. Penggunaan alatan dan prop juga digunakan untuk menyerikan persembahan. Setiap individu memainkan peranan yang penting dalam menjayakan persembahan berkumpulan. Komunikasi, kerjasama, dapat membentuk kumpulan yang baik serta mempunyai keserasian dan persefahaman dalam persembahan rutin gimnastrada. Okey, so dapat tangkap tak lagi apa yang sebenarnya gimnastrada ni? Okey, ada yang boleh jawab. Okey, so secara mudahnya gimnastrada ni ialah kalau kita tengok kumpulan cheerleaders. Okey, cheerleaders tu ialah apa yang kita dapat mudahkan faham tentang gimnastrada ni, iaitu pergerakan gimnastik yang ada tarian, ada pergerakan, ada komunikasi, ada penggunaan prop, pom-pom, bagi tujuan persembahan ataupun pertunjukan atau juga pertandingan. Okey, ada ke ahli cheerleaders dalam ni, lelaki ataupun perempuan?
Okey, sebab mungkin setengah-setengah sekolah ada. Okey, setengah-setengah sekolah ada pasukan cheerleaders ataupun pasukan sorak mereka sendirilah. Okey, so seperti dalam gambar ni sebagai contoh. Okey. Kemudian kita tengok Gimnastrada, gimnastik untuk semua. Okey. Gimnastrada boleh terdiri daripada gabungan rangkaian kemahiran gerak edar, okey, imbangan dan hambur secara berkumpulan. Okey, susun atur rangkaian pergerakan boleh dilakukan mengikut kesesuaian dan juga kreativiti. Okey, kemudian kita tengok beberapa kemahiran dalam topik ini. Antaranya ialah gerak edar. Okey. Gerak edar ni merupakan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pergerakan lokomotor. Okey. Ada beberapa jenis pergerakan, antaranya ialah merangkak. Okey. Kemudian seterusnya ada langkah silang ataupun grapevine. Okey. Kemudian ada berskip. Okey, larian ataupun berjalan secara berskip. Okey. Mari kita tengok contoh merangkak ni. Saya rasa tak perlu tengok contoh lah. Mari kita tengok contoh langkah silang, pergerakan langkah silang, video yang saya akan paparkan ni, dan juga latihan ataupun pergerakan berskip. Okey, tengok dulu. And that you ensure that your hips are facing the front. So it's going to be a step, back, step, touch, step, back, step. Let's do this fast. So you point in the direction that you're heading. And march. Okay. So macam mana? Tak susah kan? Pergerakan bersilang tak susah. Larian berskip pun tak adalah susah. Boleh, saya rasa siapa-siapa boleh buat. Okey. Kemudian kemahiran melakukan imbangan. Okey, imbangan badan lah. Okey, kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti seseorang atau tapak sokongan diubah. Okey, imbangan ni ialah imbangan badan di mana apabila kita tukarkan pusat graviti. Kalau dalam keadaan biasa kita berdiri dua kaki macam ni kan, so memang kita boleh stabil. Kemudian kita tukarkan pusat graviti, contohnya di atas satu, saya tunjuk sini, di atas satu kaki ni, di atas satu kaki, kemudian meluruskan kaki dan tangan, dan kedudukan ini diseimbangkan, distabilkan. Bagaimana kita nak stabilkan badan kita. Seterusnya ialah imbangan bentuk piramid. Imbangan bentuk piramid ni ialah iaitu dilakukan secara berkumpulan, melebihi daripada dua orang lah, ataupun satu orang, dua orang, mungkin 4, 5, 6, lebih ramai dan sebagainya. Dengan cara dua orang merangkak, duduk dalam keadaan seperti merangkak, melutut di atas lantai, kemudian seorang tu panjat ke atas ni, dan mengimbangkan badan di atas badan rakan pasukan yang lain. Ini disebut sebagai imbangan bentuk piramid. Lupa saya sebutkan tadi, yang imbangan terdahulunya ialah imbangan skala. Seterusnya ialah kemahiran, ini gerak edar tadi, kemahiran melakukan putaran. Kemahiran melakukan putaran ni ada beberapa gerakan putaran, antaranya ialah putaran roda. Yang mana mula-mula berdiri, lepas tu berjalan, lepas tu terbalikkan badan, tangan, tongkat dengan tangan, kaki ke atas dan berdiri semula. Berdiri semula dalam keadaan seimbang. So gerakan ini perlukan latihan supaya dia dapat dilakukan secara lancar, smooth, cantik je. Tak ada goyang-goyang, dah berhenti tak ada goyang.
kaki tak bengkok. Okey. Seterusnya ialah putaran, masih lagi putaran dalam kemahiran putaran, iaitu melakukan guling hadapan. Okay, guling hadapan ni ialah berdiri, kemudian berjalan, kemudian tundukkan kepala ke lantai, okay, kemudian angkat kaki ke atas dan pusing semula, dan mendarat secara separa duduk, lepas tu bangun. Dan putaran seterusnya ialah putaran menegak 360. Yang ini berdiri je, angkat satu kaki sama ada kiri ataupun kanan, seimbangkan badan dengan mendepangkan tangan, kemudian pusing sama ada ke kiri ke kanan lawan jam, ikut arah jam 360. Mungkin sekali, mungkin dua, mungkin tiga. Seterusnya ialah perhatikan dekat sini perkataan hambur. Pernah dengar tak perkataan hambur? Hambur ni ialah melibatkan aktiviti yang menghasilkan anjakan badan secara kita kata cepat. Anjakan ni lompatan ke depan seakan-akan separa terbang. Tangan didepangkan ke atas, kemudian kaki diluruskan. Tengok dekat bawah ni, hambur atas alatan. Yang tengok ini. Yang mana mula-mula kita berdiri, kemudian kita berjalan ataupun berlari, kemudian naik ke atas seperti bangku, dapatkan daya, kemudian kita akan jump ke atas, lompat dengan tangan diluruskan ke atas, separa macam nak terbang lah, macam Spiderman nak terbang macam tu. Lepas tu mendarat semula dengan keadaan kaki separa bengkok. Tujuannya ialah untuk menyerap hentakan supaya tidak berlaku kecederaan pada kaki lah. Dan seterusnya ialah lombol kangkang. Yang ni saya rasa ramai yang boleh buat ni. Memerlukan dua orang. Seorang rakan berdiri, kemudian bongkokkan badan, kemudian seorang lagi berlari, tekan tangan atas belakang badan dan lompat ke depan. Macam tu. Yang ni saya rasa ramai yang boleh buat, tak ada masalah. Kemudian ini putaran tadi, ini hambur. Kemudian dalam tajuk ni juga sekiranya aktiviti yang dicadangkan, sekiranya kita lakukan aktiviti cadangan yang dicadangkan ialah cabaran gimnastrada, iaitu melakukan gerakan secara berkumpulan dengan melakukan beberapa rekaan pergerakan secara berirama dengan diiringi dengan muzik yang bersesuaian. So gerakan ini hendaklah kreatif, menarik, synchronize. Ada apa ni, irama, nampak berirama, cantik, secara berkumpulan lah. Ini contoh-contoh yang diberilah. Pergerakan dibuat mungkin dalam beberapa seperti stesen. Kemudian perhatikan ada beberapa konsep pergerakan yang perlu kita tahu dalam gerakan ini. Antaranya ialah kesedaran tubuh badan. Pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan badan dan juga layangan. Kemudian kesedaran ruang, melibatkan ruang diri, ruang arm dan batasan ruang dalam pelbagai arah, dan dengan laluan lurus, belengkok, spiral dan zigzag dan sebagainya. Kemudian kualiti pergerakan, yang melibatkan kelajuan cepat ataupun lambat, kemudian penggunaan daya antara ringan dan berat berdasarkan tempo dan juga irama. Seterusnya ialah hubungan yang melibatkan pasangan ataupun ahli kumpulan.
So tajuk ni menarik, okay, seronok untuk dilakukan, okay. Tapi buat masa sekarang ni kita belajar secara teori dulu supaya masing-masing faham dulu. Untuk tajuk ni hari ni kita dah dapat belajar apa dia gimnastik asas, kemudian apakah gimnas rada, okey. Kemudian beberapa jenis kemahiran pergerakan, cara melakukan, okey. Dan apakah alatan-alatan yang digunakan untuk aktiviti ini. Okey, contohnya pom-pom. Okey. Mungkin juga ada alatan-alatan lain seperti ribbon, okay, dan sebagainya. Okey. So last kali sebelum penutup, last kali sebelum kita sebagai penutup kepada pembelajaran kita hari ini, kita tengok satu contoh video pergerakan gimnastik berkumpulan. Okey, berkumpulan persembahan yang menarik oleh kumpulan sorak ataupun cheerleaders melalui video ini. Okey. So sekian saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah nanti ada masa kita akan boleh jalankan aktiviti ini setelah kita kembali ke sekolah. Okey, so selamat menyaksikan video penutup ini, dan akhir kata sekali lagi, siapa yang baru sampai ke channel ini ataupun belum subscribe lah channel ni supaya ada masa nanti kita boleh tonton semula, ada masa nanti kita boleh kembali datang untuk ulang kaji dan sebagainya. Akhir kata, selamat belajar. Terima kasih kerana menonton dan stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.